Aqidah Shimr bin Ziljawshan, pembunuh Husain bin Ali di Karbala. Tahukah anda, ada orang mendakwa Shimr bin Ziljawshan yang menyembelih kepala Imam Husain di Karbala adalah salah seorang tentera Ali bin Abi Talib dalam perang Siffin. Mereka terus membuat kesimpulan bahawa Shimr bin Ziljawshan adalah Syiah Ali, kemudian bertukar menjadi pembunuh Husain. Dalam kesempatan kali ini, mari kita lihat akidah sebenar Shimr bin Ziljawshan dalam kitab Mizanul I'tidal karya Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi, jilid kedua, muka surat 280. Pengarangnya menulis riwayat Rawa Abu Bakr bin Ayyash an Abi Ishaq qala kana Shimr yusalli ma'ana. Diriwayatkan Abu Bakar bin Ayyash daripada Ishaq yang berkata, Shimr bin Ziljawshan solat bersama-sama dengan kami. Thumma yaqulu Allahumma innaka ta'lamu anni syarifun faghfirli. Kemudian ia berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa aku ini mulia, maka ampunilah aku. Qultu kaifa yaghfirullahu laka wa qad a'anta ala qatli ibni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, bagaimanakah Allah mengampunimu apabila kamu membantu pembunuhan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala wayhak fa kaifa nasna' inna umara'ana haula amaruna bi amrin falam nukhalifhum walau khalafnahum kunna syarran min hadhihi al-humuris sukhah. Shimr bin Ziljawshan berkata, celakalah engkau, apa yang boleh kami lakukan? Jikalau penguasa kita memerintahkan urusan, maka kita tidak akan menentangnya. Andainya kita menentang mereka, maka kita lebih sesat dari bekas minuman keldai. Qultu inna hadha la'udri qabih fa innama ta'ah fil ma'ruf. Aku, iaitu perawi, berkata, sesungguhnya alasan ini buruk. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Inilah akidah orang yang memotong kepala Imam Husain alaihi salam dalam perang Karbala. Akidah yang sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini, iaitu taat kepada pemimpin yang zalim. Dalam kitab Sahih Muslim, jilid ketiga, muka surat 572, terdapat bab wajib tetap bersama dalam jemaah muslimin. Dalam bab ini, kebanyakan hadis menceritakan tentang wajib taat kepada pemimpin yang zalim. Dalam muka surat 575, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepeninggalanku kelak akan muncul satu kaum yang tidak mahu menunjukkan dengan petunjukku dan tidak mensunnahkan dengan sunnahku. Di antara mereka terdapat beberapa orang tokoh yang hatinya seperti hati syaitan dan tubuhnya seperti tubuh manusia biasa. Aku bertanya, lalu seandainya aku sempat hidup di tengah-tengah mereka, apakah yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tetap tunduk dan taatlah kamu kepada pemimpin sekalipun belakang kamu dipukul dan hartamu diambil. Juga tetap tunduk dan taatlah. Inilah hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, nanti kamu akan disambar api neraka. Hadis ini juga tidak terpakai sedikit pun dalam menilai perang sahabat Nabi ke atas Ali, seperti perang Jamal dan perang Siffin. Apakah Aisyah dan Muawiyah telah pun terkeluar dari jemaah dan mati jahiliyah kerana menentang pemimpin yang adil? Demikian juga pemberontakan Abdullah bin Zubair di Makkah serta Abdullah bin Hanzalah di Madinah yang menentang kerajaan Yazid bin Muawiyah. Demikian juga ramai ulama Ahlus Sunnah yang melaknat Yazid bin Muawiyah secara terang dan langsung dalam kitab-kitab mereka. Apalagi jikalau dikaji bahawa terdapat hadis Sahih Muslim yang ditolak oleh ulama Ahlus Sunnah sendiri kerana tidak sahih. Jika kita semak akidah Ali bin Abi Talib tentang golongan yang zalim dalam kitab Nahjul Balaghah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Abduh Mesir, jilid kedua, dalam muka surat yang ke-47, bab wa min wasiyatihi alaihi salam lil Hasan wal Husain alaihi salam,
lama darabahu Ibnu Muljam la'anahullah. Wasiat Ali bin Abi Talib untuk Hasan dan Husain tatkala kepalanya ditetak oleh Ibnu Muljam, semoga laknat Allah ke atasnya. Kuna lizalimi khasman walil mazlumi aunan. Jadilah kamu berdua berseteru dengan orang yang zalim dan membantu orang yang dizalimi. Justru itu, dari segi akidah, Syim bin Ziljawshan bukan dari kalangan Syiah Ali kerana ia percaya ketaatan kepada orang yang zalim, sedangkan pengikut Ali bin Abi Talib menentang orang yang zalim dan membantu orang yang dizalimi. Di kalangan Ahlu Sunnah, Syim bin Ziljawshan adalah salah seorang tabi'in, perawi hadis Musnad Ahmad dan Abi Daud. Sedangkan kedudukan tabi'in di sisi Ahlu Sunnah adalah terpuji. Dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diterjemahkan oleh M. Arifin Kurnia, penerbit Marja Bandung tahun 2018, muka surat 273, pengarang menulis hadis, sebaik-baik orang di antara kamu ialah sezaman denganku, lalu orang setelah mereka. Maksudnya, sahabat Nabi dan tabi'in adalah orang yang terbaik di kalangan umat Islam. Hadis ini berada dalam bab persaksian yang menunjukkan sahabat dan tabi'in adalah sebaik-baik orang yang adil untuk menjadi saksi, apalagi mengambil hadis daripada mereka. Dalam kitab Tarikh Madinah Dimashq, karya Ibnu Asakir, jilid ke-23, muka surat 186, pengarangnya Ibnu Asakir menulis, Syamir bin Ziljawshan kanat li abihi sahbah. Syim bin Ziljawshan, ayahnya dahulu adalah seorang sahabat Nabi, wa huwa tabi'iyun, ahadu man qatala al-Husain bin Ali, wa haddasa an abihi, rawa anhu Abu Ishaq As-Sabi'i. Syamir atau Syim adalah tabi'in, salah seorang yang memerangi Husain bin Ali, meriwayatkan hadis daripada ayahnya. Abu Ishaq As-Sabi'i pula meriwayatkan hadis daripada Syim bin Ziljawshan. Justru itu, Syim bin Ziljawshan adalah salah seorang perawi hadis tabi'in yang dianggap adil bagi ahli sunnah. Persoalannya di sini, apakah Syim lahir sebagai tabi'in, maka kedudukan itu automatik langsung menjadi thiqah dan aman dari sebarang kritikan? Bagi mereka yang berfikiran terbuka, bolehlah meninjau di dalam kitab Sahih Bukhari, buka surat 890, hadis bernombor 3617. Diriwayatkan Anas bin Malik berkata, kana rajulun nasraniyan fa aslama wa qara'a al-Baqarah wa Al Imran fakana yaktubu lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ada nasraniyan. Dulu ada seorang laki-laki Nasrani yang masuk Islam. Ia membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian ia menulis untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kembali menjadi Nasrani. Artinya, seorang yang berstatus sahabat Nabi belum tentu selama-lamanya adil, thiqah dan kekal beriman. Jika ia murtad, maka ia tetap digelar sebagai sahabat yang kafir. Manusia seperti ini tidak kebal dari melakukan dosa dan kesilapan. Demikian juga Syim bin Ziljawshan yang membunuh cucu Rasulullah. Walaupun dahulu ia pernah didakwa menjadi anggota pasukan Ali dalam perang Siffin, tidak boleh dicap sebagai Syiah Ali. Lebih-lebih lagi akidahnya menyokong kerajaan yang zalim bukanlah akidah Syiah Ali, tetapi lebih mirip kepada akidah Ahlus Sunnah.